Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Dr. Muhammad Akmal Nor bin Rajikwan, Pengarah Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang dihormati Ustaz Muhammad Iskandar Shah bin Abdul Hamid, Pegawai Hal Ehwal Islam UTM, Ustaz Muhammad Ashraf bin Sulaiman, Pegawai Hal Ehwal Islam UTM, yang berusaha Encik Ghafar bin Uthman, Ketua Penolong Pegawai Tadbir Pusat Islam UTM, yang juga merupakan pengarah program pada malam ini, yang dinaikkan penceramah jemputan kita pada malam ini Al-Fadil Ustaz Johari bin Abdul Wahab, CEO Raihana Holding Sdn Berhad, yang juga merupakan seorang penceramah bebas, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada hadirin hadirat kerana sudi bersama-sama menyertai program ceramah sambutan awal Muharram ataupun lebih dikenali sebagai Ma'al Hijrah pada tahun 1443 Hijrah yang bertajuk Hijrah Tika Musibah Datang Bertandang. Pada malam ini secara online di Facebook Pusat Islam UTM. Untuk makluman hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, program ini merupakan anjuran bersama bahagian pentadbiran dan kewangan serta bahagian dakwah dan hilwah Pusat Islam UTM. Di antara objektif program sambutan Ma'al Hijrah pada malam ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada warga universiti tentang hari-hari kebesaran serta bersejarah bagi umat Islam, menggalakkan warga universiti menjadi insan yang mempunyai kepribadian luhur sejajar dengan kehendak agama Islam. Akhirnya, menggalakkan perubahan sikap menjadi lebih positif dan meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya di kalangan warga Universiti Teknikal Malaysia Melaka bagi memperbaiki pandangan orang bukan Islam terhadap Islam. Sebelum kita meneruskan majlis pada malam ini, suka untuk saya mengingatkan kepada para peserta agar membuat pendaftaran menggunakan Google Form yang telah disediakan di pautan Facebook Pusat Islam UTM. Untuk makluman para peserta, link pendaftaran akan dibuka pada jam 9.15 malam dan akan ditutup pada jam 11.15 malam. InsyaAllah, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Johari bin Abdul Wahab untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Pengurusi majlis, sosok pimpinan Universiti Teknikal Melaka, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pertama sekalinya pada malam ni. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah yang tidak terhingga. Kerana dengan limpah kurnia kasih sayang daripada Allah, kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk kita bernafas, untuk kita terus berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hari ini, sebagaimana yang kita ketahui dan kita dengari, berlalu sahaja status dalam Facebook kita mengenai kematian. Teman, rakan, sahabat, saudara kita yang
minggu lepas, beberapa hari lepas sihat, tiba-tiba terkena musibah COVID-19, stage 4, masuk stage 5, ditidurkan, kemudian tidur terus tanpa kembali lagi, tanpa bangun lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Quran dengan tegas dan dengan serius. Allah sebut فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, apabila telah datang satu detik yang menakutkan, satu detik yang menggerunkan, yang mencemaskan, yang melenyapkan segala kelazatan dan kesedapan atas muka bumi yang namanya kematian, Allah tidak akan cepatkan dan Allah tidak akan lewatkan walaupun satu saat. Kita semua yakin dan percaya dengan iman. Sebentar lagi, esok ataupun lusa, ada orang akan mandikan kita. Ada orang akan kafankan kita. Kita akan disolatkan. Kita akan disemadikan. Tak payah tunggu masuk dalam lubang kubur. Masa orang selesai solat jenazah kita nak diusung bawa ke tanah perkuburan pun kita dah tahu bagaimana kedudukan kita bila dimasukkan dalam lubang kubur. Abu Sa'id Al-Khudri mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Kata suri tauladan kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'atil janazah wahtamala an-nas aw ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni fa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtahu kulla shay'in illa al-insan wa fi riwayatin illa al-insan wal jin law sami'a sa'iqa." Kata Nabi, bila kita angkat jenazah letak di atas bau kita, kita nak usung ke tempat ataupun tanah perkuburan. Tuan-tuan pernah usung jenazah? Saya pernah usung jenazah. Masa kita angkat jenazah tu, untuk pengetahuan kita sedang berlaku satu dialog yang mencemaskan, yang tidak didengari oleh kita manusia biasa, yang tidak didengari oleh makhluk Allah yang bernama jin, tetapi didengari oleh semua makhluk Allah yang lain. Kata Nabi, bila kamu angkat jenazah letak di atas pundak kamu nak bawa ke tanah perkuburan, sekiranya yang mati itu, yang kamu usung itu orang yang soleh, orang yang baik, ruh dia akan meronta-ronta sambil berkata, qaddimuni, qaddimuni, tolonglah. Kamu semua yang usung aku, tolonglah, cepatkan bawa aku ke tanah perkuburan. Aku minta tolong, cepatkanlah ke bumi dan semadikan aku. Kenapa? Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang soleh. Dia tahu bila dia masuk lubang kubur, kubur akan menjadi taman-taman syurga tempat dia berehat sampai hari kebangkitan. Allahu Akbar. Tetapi sebaliknya, jika yang kita usung atas bau kita nak bawa ke tanah perkuburan tu orang yang celaka, orang yang binasa. Ruh dia meronta-ronta sambil berkata, ya wailah, celakalah aku, binasalah aku, jahanamlah aku. Kamu semua nak bawa aku pergi ke mana? Jangan bawa aku ke mana-mana. Jangan semadikan aku, jangan kubur aku, jangan tanam aku. Sebab apa? Sebab dia tahu lubang kubur dia nanti akan menjadi lubang-lubang api neraka, dipukul, dipalu, dihimpit sampai hari kebangkitan. Suara ini didengari oleh semua makhluk Allah, kecuali manusia dan jin. Kata Nabi, kalau manusia dan jin dengar, mereka akan jatuh pingsan kerana ketakutan. Tuan-tuan, perempuan, kita belum dimandikan. Kita belum disemadikan.
kita belum lagi berhadapan dengan soal jawab daripada malaikat yang bertugas di dalam lubang kubur. Bermaksud Allah memberi saya, tuan-tuan dan puan-puan, peluang untuk kita beramal dengan amalan soleh. Terkadang kita ghaflah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kadang-kadang kita lalai, kita megah, sombong, ria, angkuh. Tapi sayangnya bila kita sedar, kita tersentak, kita dah lambat. Kerana kita sedang berada dalam lubang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini bagi musibah kepada kita. Musibah sedang bertandang. Sudah hampir 2 tahun bertandang. Yang menakutkan, yang menghilangkan kerukunan, yang menghilangkan kedamaian. Yang namanya COVID-19. Muslim, alhamdulillah, apa saja ketentuan Allah adalah kebaikan untuk dia. Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, luar biasa, pelik seorang mukmin. Tuan-tuan, kita mesti jadi mukmin. Bila Allah bagi dia dengan nikmat, dia bersyukur. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat. Dia bersyukur, dapat nikmat, alhamdulillah. Allah bagi musibah, Allah bagi bencana, dia sabar, dan itulah orang yang beriman. Kita tidak ada hak untuk menunjukkan ketidakpuasan hati kita apabila musibah datang bertanda. Kita berhijrah. Sebelum ni, kalau kita terima musibah, kita tak puas hati, kita tumbuk meja, kita update status yang menunjukkan ketidakpuasan hati kita, berhijrah menjadi mukmin yang mendapat nikmat bersyukur dan bila diuji musibah bersabar. Kadang-kadang bila kita jauh dengan Allah, Allah nak dekatkan kita, Allah nak panggil kita kembali untuk kita kembali ke pangkuan Allah. Tuan-tuan perempuan, orang kena kanser. Orang kena kanser. Bismillah. Orang kena kanser. Seorang perempuan masih muda, umur 30 lebih. Kena kanser. Orang kesian dia sebab dapat detect dah stage 4. Anak baru 3 orang. Kecil-kecil lagi. Dia baru umur 30. Doktor kata, minta maaf puan. Puan kena breast cancer stage 4. Dengan ilmu yang saya ada, saluran stage macam puan ni hanya berbaki 3-4 bulan sahaja. Wallahi, demi Allah, bila dia dengar benda tu dan dia positif, dia tahu Allah bagi dia peringatan 3-4 bulan yang berbaki dia akan guna sebaiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai orang kesian kat dia, orang simpati dengan dia. Kesianlah, baru umur 30 lebih. Anak baru 3 orang, muda lagi, kena kanser stage 4. Ramai orang kesian kat dia, dan yang kesian kat dia kadang-kadang mati lebih dulu pada dia. Mati dalam keadaan tak sempat buat persiapan. Dia, alhamdulillah, berbaki 3-4 bulan dia guna sebaik-baiknya untuk membuat persiapan berjumpa Allah. Sama juga orang kena COVID-19. Kena COVID-19. Alhamdulillah, saya antara orang yang Allah uji dan saya masih dalam kuarantin kerana saya ditimpa musibah COVID-19. Saya bercakap hari ini dalam keadaan saya sedang diuji oleh Allah dengan COVID-19. Saya dan keluarga saya. Saya dan anak-anak saya. Tapi kita mukmin. Kita jauh tersasar daripada Allah. Kita banyak dosa. Allah nak tarik kita kembali kepada Allah. Allah sentak kita. Allah bagi peringatan kepada kita. Allah nak suruh kita siap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tidak ada hak bila Allah bagi saya dan keluarga saya musibah COVID-19. Tidak ada hak saya nak protes atau menunjukkan ketidakpuasan kepada pencipta yang telah menciptakan saya. Tidak ada hak. Alhamdulillah. Ya, kita tahu ada yang kena COVID-19, ada yang mati, ada yang survive. Allah suruh kita buat persiapan. Nah, aku bagi kamu musibah COVID-19, tolong buat persiapan Johari, tolong buat persiapan. Kamu pun tahu ramai mana orang mati dengan musibah ini. Alhamdulillah, kita reba dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila Allah bagi kita musibah, kita kena tahu
Sesungguhnya kalau nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, dengan musibah yang hanya sekelumit yang Allah uji kita, nikmat yang Allah bagi kepada kita terlalu banyak. Terlalu banyak. Wallahi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah Jalla wa'ala, kalau kamu nak hitung semua nikmat-nikmat yang aku bagi kat kamu nescaya tidak akan mampu terhitung kerana terlalu banyak. Marilah kita melihat satu kisah. Saya akan cerita malam ni dua section. Macam saya sebut tadi masa sebelum start kuliah. Pertama, saya akan bagi sampai 9.30, tajuk musibah datang bertandang. Kemudian lagi 20 minit, saya akan bercerita mengenai bulan Muharram. Kemudian kita akan ada soal jawab insya-Allah. Bila Allah bagi kita ujian, tuan-tuan perempuan, dalam kehidupan, musibah, malapetaka, bencana, ingatlah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kita ibarat air hujan yang turun melimpah-limpah. Kerana nikmat dan ujian, nikmat lebih banyak daripada musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan perlu kita menjadi orang yang bersyukur. Abdullah bin Umar Al-Khattab satu hari tengok ada orang sedang tawaf. Kemudian dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah. Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit, ya Allah. Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Umar tak faham dengan doa ni. Umar bertanya kepada pemuda ni, apa yang kamu doa? Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Kata pemuda ini, wahai Umar, Allah berfirman dalam Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amatlah sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Aku minta kepada Allah, aku masuk dalam golongan yang sedikit ini dan bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, jangan pernah sesekali dapat musibah kita menunjukkan ketidakpuasan hati kita kepada pencipta. Jangan. Kerana nikmat yang Allah bagi cukup banyak. Mari kita melihat sejarah seorang Nabi yang Allah bagi ujian kepada dia, berat mata memandang, berat lagi bau yang memikul. Yang Allah bagi ujian kepada dia, jatuh, lantaran jatuh itu ditimpa pula dengan tangga. Siapa? Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Ada banyak version mengenai kisah Ayyub alaihissalam. Saya nak cerita version yang diceritakan oleh Az-Zuhdi di dalam kitabnya. Nabi Allah Ayyub antara Nabi yang Allah beri kepada dia kekayaan. Selain daripada Sulaiman alaihissalam. Sulaiman, Masya Allah, antara Nabi yang paling kaya atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada orang boleh tandingi. Sulaiman yang empire-nya masih ada sampai sekarang, kesannya di Yaman, di Ma'rib, tempat saya belajar dulu. Nabi Allah Ayyub alaihissalam ada kekayaan di atas lautan. Allah kurniakan Ayyub alaihissalam atas lautan, dia mempunyai kapal dagang yang berlabuh yang siap untuk membawa barang-barang dagangan. Dia seorang tajir, seorang peniaga. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, Allah bagi dia kekayaan, dia ada kebun, dia ada ladang-ladang yang luar biasa besarnya. Allah kurniakan Nabi Allah Ayyub alaihissalam dengan 12 orang anak. Allahu Akbar. Lengkap selengkap-lengkapnya kehidupan Ayyub alaihissalam. Lengkap selengkap-lengkapnya, dunia akhirat dia lengkap. Allah nak uji keimanan dia. Adakah manusia menyangka yang dia beriman, wahum la yuftanun, sedangkan dia belum diuji oleh Allah? Allah uji. Semua kapal dagang Nabi Allah Ayyub tenggelam, ditimpa dengan musibah bencana alam. Semua tenggelam. Tak cukup dengan tu,
kebun-kebun, ladang-ladang yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam semuanya hancur musnah dalam kebakaran, musibah. Ayub alaihissalam tinggal sehelai sepinggang, habis semua. Allahu Akbar. Ambil kisah Ayub ni, jadikan motivasi. Lantaran itu kita tahu ujian yang Allah bagi kepada kita hanya sekelumit sahaja. Tak cukup dengan tu, kesemua anak Nabi Allah Ayub mati ditimpa wabak. Semua mati. Nabi Allah Ayub tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Kapal dagangnya tenggelam, ladang kebunnya terbakar, anak-anaknya mati. Tidak ada apa-apa. Selai sepinggang, hanya tinggal Ayub dan isterinya. Saya tak tahu nak cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hilang harta benda, hilang kekayaan, kita masih boleh cari ganti. Kalau hilang anak-anak bagaimana? Hilang anak-anak bagaimana, tuan-tuan perempuan sekalian? Ayub tengok semua anak dia mati depan dia dalam atas muka bumi Allah ini. Tidak ada mak ayah yang sanggup tengok anak-anak dia dimandikan depan dia, dikafankan depan dia, disolat dan dikebumikan depan dia. Tidak ada mak ayah yang sanggup tengok. Dan ini berlaku kepada Ayub, semua anaknya mati depan dia. Kerana semua mak dan ayah berharap, biarlah anak-anak yang lihat dia dimandikan, biarlah anak-anak yang melihat dia dikafankan, disolat dan disemadikan. Sebab tu orang yang kehilangan anak, ada dialog antara malaikat maut setelah cabut nyawa anak dia dengan Allah. Allah panggil malaikat maut, Allah tanya kepada malaikat maut, qabattum walada abdi. Wahai malaikat maut ini, hamba aku ni, kamu cabut nyawa anak dia? Fayaqul na'am, kata malaikat maut, ya, aku cabut nyawa anak dia. Allah tanya kali yang kedua, qabattum thamarata fuadi, wahai malaikat maut, ini hamba aku, kamu cabut nyawa buah hati dia, penyejuk hati dia, pengarang jantung dia? Kata malaikat maut, ya. Allah tanya malaikat maut, madza qala al-'abdi? Apa yang hamba aku ni buat? Apa respon dia bila aku bagi ujian dia kehilangan anak? Allahu Akbar. Kata malaikat maut, hamidak wastarji'. Ya Allah, ya Tuhan, hamba kamu ini bila kamu bagi ujian yang besar, dia kehilangan anak, kehilangan buah hati dia. Kehilangan buah hati dia. Hamidak, dia redha. Dia tahu dia hanya hamba yang diberi pinjaman. Apabila pemilik sebenar mengambil kembali pinjaman, siapalah dia nak menunjukkan ketidakpuasan hati. Yang kedua, dia redha dengan apa yang telah Allah tentukan. Bila Allah mendengar jawapan ini, Allah kata kepada malaikat maut, ibnu li'abdi baitan fil jannah wassammu baitul hamdi. Malaikat maut masuk dalam syurga, buatlah kepada hamba aku ini satu rumah dalam syurga dan namakan rumah itu mereka yang memuji Allah. Allahu Akbar kabira. Nabi Allah Ayub hilang harta, benda, kekayaan, anak, tak cukup dengan tu, Allah bagi lagi ujian pada dia. Nabi Allah Ayub alaihissalam, Allah bagi dia ujian, dia ditimpa dengan musibah sakit. Sakit. Saya quote apa yang disebut oleh Az-Zuhdi. Berapa lama Allah uji Nabi Allah Ayub, sakit Nabi Allah Ayub menyebabkan yang tinggal hanyalah tulang dan juga kulit sahaja. Itu yang sahih. Yang kita dengar ulat jatuh daripada tubuh badan dia, itu semua cerita-cerita Israeliat. Tinggal tulang dan kulit sahaja. Apa Ayub sebut yang kita kena belajar ni? Kata Ayub alaihissalam, alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah yang bagi semua nikmat pada aku
Dan Allah yang ambil balik semua nikmat daripada aku. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, 18 tahun Nabi Allah Ayub sakit. Tinggal tulang dan juga tinggal kulit. 18 tahun. Sehingga akhirnya isteri Nabi Allah Ayub minta kepada Ayub alaihi salam. Lepas tu kita ni mintalah dengan Allah. Kalau Allah nak bagi kita sakit, tuan-tuan, jangan sampai kita susahkan orang lain. Jangan sampai kita susahkan isteri, susahkan suami dan susahkan anak-anak. Kerana kita tidak tahu adakah mereka boleh jaga kita sebagaimana kita jaga mereka ketika mana mereka sakit dulu. Isteri Nabi Allah Ayub beritahu Ayub, kalau kamu tak mau minta dekat Allah, Allah kembalikan kekayaan. Kamu tak mau minta dekat Allah, Allah kembalikan anak-anak. Tak apalah. Sekurang-kurangnya angkatlah tangan Ayub, minta dengan Allah, Allah bagi kepada kamu kesihatan semula. Ayub tengok isteri dia tanya, berapa lama kamu hidup dengan aku? Kata Azudi, jawab isteri Ayub alaihissalam, kurang lebih 60 tahun. Berapa lama Allah bagi aku kesihatan? Allah bagi kesihatan lebih 40 tahun sepanjang aku hidup dengan kamu. Berapa lama Allah bagi aku sakit? Kata isteri Ayub, 18 tahun. Nikmat sihat, kata Ayub, lebih banyak daripada nikmat sakit yang Allah bagi ke aku. Aku malu nak minta dekat Allah agar Allah kembalikan semula nikmat kesihatan padaku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita baru ditimpa musibah 2 tahun COVID-19. Sampai kita hilang akal, hilang waras, ada yang bunuh diri. Anda rasa boleh menyelesaikan masalah? Bukankah nikmat yang Allah bagi kepada kita lebih lama, lebih banyak daripada musibah yang Allah bagi? Kalau kita umur 40 tahun, 38 tahun, kita bergelumang dengan nikmat. Hanya 2 tahun Allah bagi musibah, kita nak protes. Kita sihat berapa puluh tahun, Allah bagi ujian COVID-19 ni hanya berapa hari saja kita kena. Allahu Akbar. Tak boleh menghilangkan nikmat Allah dengan musibah. Jadi apa kita nak buat ni? Kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Saya akan sediakan 2 formula sebelum saya cerita bab Muharram. Apa formula yang kita nak kena buat? Apa formula dia? Kita dah guna berbagai formula. Jujur. PKP, PKPB, PKPD, macam-macam PKP yang telah diusahakan oleh kerajaan, semuanya buntu. Dan hari ini rekod yang tertinggi COVID-19, 20,000 lebih hari ini. Mari kita guna formula agama. Kita terapkan formula agama. Kita kena ucap, pemimpin kena ucap satu ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang lelaki di kalangan Bani Israel apabila mereka bertiga terkurung di dalam gua. Apa lelaki ni kata, hari ni tak ada siapa boleh tolong kita, hari ni tak ada siapa boleh bantu kita daripada musibah ini. Yang boleh tolong kita, yang boleh bantu kita, keluarkan kita daripada musibah ini hanya Allah. Allahu Akbar. Kita dah buat macam-macam, teman-teman. Kita buntu. Kita guna formula agama. Guna formula agama. Mari kita melihat sejarah para nabi. Saya petik 2 nabi malam ni. Tuan-tuan pernah dengar seorang nabi yang namanya Yunus alaihissalam. Dia bukan Pakcik Yunus yang kerja dekat dengan Universiti Teknologi di Melaka ni, bukan. Itu Yunus lain. Ni Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada satu kaum. Satu kaum. Nabi Yunus ajak mereka, berdakwah kepada mereka. Mereka tak terima dakwah Nabi Allah Yunus. Menyebabkan Yunus fed up. Manusia, tuan-tuan, kita pun ada fed up, betul tak? Fed up. Yunus tinggalkan kaum dia tanpa arahan, tanpa perintah daripada Allah. Dia naik satu kapal,
Macam kita semua tahu, kapal sampai tengah lautan dalam, kapal tu ditimpa dengan badai. Mereka buang semua muatan agar nak meringankan kapal dan akhirnya undi kena buang juga anak kapal dan nama Nabi Allah Yunus naik beberapa kali. Yunus pun terjun masuk dalam lautan dalam. Bayangkan lautan dalam tengah malam gelap gelita. Yunus ditelan oleh seekor ikan. Cuba tuan-tuan bayang musibah berganda yang Allah timpakan kepada Yunus. Dalam perut ikan, tengah malam gelap gelita di dalam lautan dalam. Musibah. Tapi apa yang Yunus buat ni sampai dia boleh jadi selamat? Yang kita kena guna formula agama, kena semua formula yang kita sedang guna, sedang menuju jalan buntu. Formula apa yang kita kena guna? Formula agama. Allah bercerita dalam surah Safat, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah, kalaulah tidak kerana Yunus alaihi salam ini termasuk orang yang bertasbih, Allah akan biarkan dia dalam perut ikan sampailah hari kiamat. Kalau tidak kerana dia melakukan satu amalan, ini formula. Allah akan biarkan dia dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allah boleh timpakan musibah sampai hari kiamat. Apa yang Yunus buat, yang saya kena buat, tuan-tuan perempuan kena buat. Yunus duduk dalam perut ikan, dia bertasbih memuji Allah. Falaula annahu kana minal musabbihin. Dia duduk dalam perut ikan, la ilaha illallah. Tauhid. La ilaha illa ant. Tauhid. Subhanak, maha suci Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku buat zalim, ya Allah. Aku tinggalkan kaum aku, ya Allah. Kerana itulah kamu uji aku. Ya Allah, kami buat zalim, ya Allah. Kami buat dosa, ya Allah. Kami buat maksiat, ya Allah. Rusak muka bumi ini, ya Allah. Kamu uji kami dengan musibah COVID-19. Tasbih boleh menghilang dan mengangkat musibah. Allah boleh menurunkan musibah. Allah boleh mengembalikan semula kerukunan dan juga kedamaian. Tasbih. Perbanyakkan tasbih. Yang kedua, tuan-tuan, perempuan, perbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Apa sangatlah astaghfirullah. Apa sangat. Tapi nilainya di sisi Allah luar biasa. Timbangannya di sisi Allah luar biasa. Istighfar, astaghfirullah itu boleh mengampunkan dosa-dosa yang kita buat dan juga boleh mengembalikan nikmat kepada kita. Kenapa perlu istighfar? Allah bercerita dalam Al-Quran seorang Nabi. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh ni bukan Nuh hujan penyanyi tu. Ni Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh, tuan-tuan, jangan tanya umur dia. Jangan tanya umur dia. Tapi dia ajak orang kepada Islam 950 tahun. Illa khamsi wa amal. 1000 kurang 50. 950 tahun ajak orang pada Islam. Siapa dia? Nabi Allah Nuh. 950 tahun. Allahu Akbar. 950 tahun. Pengikut dia hanya sekitar 70 ke 100 orang. Tapi tuan-tuan kena tahu, perempuan kena tahu. Ada Nabi luar biasa pengikut mereka. Nabi pernah cerita, Nabi diperlihatkan dalam mimpi, fara'aitun nabi ma'ahu rajul wa rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Nabi kata, aku pernah dipertunjukkan dalam mimpi. Dalam mimpi aku tengok kejadian yang berlaku di mahsyar. Ada seorang Nabi, pengikut dia seorang dua. Dan ada Nabi, tidak ada seorang pun pengikut dia. Nuh ajak orang 950 tahun kepada Islam. Pengikutnya boleh dibilang dengan jari. Sebelum Allah bagi musibah, turun banjir. Turun banjir. Sebelum tu Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka peringatan.
supaya mereka kembali kepada Allah. Allah bagi dulu ujian. Apa ujiannya? Allah bagi ujian yang pertama, berlakunya qahar, berlakunya kemarau, hujan tidak turun. Yang kedua, Allah bagi ujian kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah sebelum datang musibah yang memusnahkan mereka. Allah bagi mereka ujian, mereka tidak ditimpa zuriat. Yang dah kahwin, zuriatnya tidak bertambah. Yang baru kahwin, mereka tidak dikurniakan zuriat. Tuan-tuan, tak ada zuriat. Allahu Akbar. Kawan kita baru kahwin setahun, 2 tahun, tak ada zuriat, kalang kabut dah ni. Dia dengan ambil ni kalang kabut, pergi cari kopi tongkat Ali, kopi tongkat Umar, Abu Bakar, Uthman, habis semua cari. Mereka tak beriman dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka tak beriman. Tetapi mereka tahu Nuh ni orang baik. Mereka datang dan mengadu kepada Nuh walaupun mereka tidak beriman. Mereka minta tolong dengan Nuh. Yang lebih kurang sama lah tuan-tuan. Orang tak pernah pergi masjid surau ni, kadang-kadang dia ada musibah berlaku kematian, kok mana pun dia cari AJK masjid surau. Kan kita duduk di taman ni, 15 tahun dah duduk taman ni, ada member kita ni 15 tahun sejak kita duduk sekali dengan dia ni, sekali pun dia tak pernah pergi surau. Lagi malang dia tak tahu yang tu surau. Dia ingat yang tu kelab sukan. Mereka datang mengadu kepada Nuh AS. Nuh, tengok ni hujan tak turun. Nuh, tengok ni kami tak dikurniakan zuriat, buat sesuatu minta pada Tuhan. Allah bagi musibah. Kita pun kena timpa musibah tuan-tuan. Musibah. Hari ni kalau perempuan yang mengandung pun takut dengan situasi dia. Takut kalau dia terkena COVID-19, dia tak tahu dia boleh survive ke tak survive. Takut. Sebab Allah sedang timpa bala. Mengadu kepada Nuh walaupun mereka tak beriman. Nuh buatlah sesuatu, bagi Tuhan turunkan hujan, bagi Tuhan kurniakan kami zuriat. Nabi Allah Nuh kata, kamu nak Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan nikmat kepada kamu? Kita nak Allah kembalikan nikmat kepada kita? Apa perlu kita buat? Kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Kata Nabi Allah Nuh, kamu nak Allah turunkan hujan, kamu nak Allah kurniakan kamu zuriat, kita nak Allah kembalikan ketenangan, kita nak Allah kembalikan kedamaian, kita nak Allah kembalikan kerukunan pada kita yang sedang ditimpa musibah COVID-19. Faqultu astaghfiru rabbakum, istighfar, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan semula nikmat. Allah akan turunkan semula ketenangan, kedamaian, kerukunan. Kerana dengan dosa yang kita buat, bila kita istighfar, digilik dosa-dosa kita dan dikembalikan semua nikmat. Dua benda ni perbanyakkan tuan-tuan. Perempuan, perbanyakkan. Istighfar dan bertasbih. Jadi ini ketika musibah datang bertandang, tolong jangan protes. Tolong jangan menunjukkan ketidakpuasan hati kita kepada Allah, kerana Allah adalah Maha Pencipta. Allah bagi kepada kita nikmat sihat, kemudian Allah ambil balik. Siapa kita nak tak berpuas hati dengan Allah? Allah bagi kita sihat, alhamdulillah. Allah bagi kita kena COVID-19, alhamdulillah, kita sabar. Saya, seluruh keluarga saya sedang ditimpa dengan musibah COVID-19. Saya dan seluruh keluarga saya, isteri dan anak-anak. Dan saya beritahu kepada mereka, Nabi sebut ajaban li amril mu'min, luar biasa orang Islam beriman. Allah bagi nikmat, alhamdulillah. Allah bagi macam-macam nikmat pada kita. Saya beritahu pada isteri dan anak-anak.
Dan Allah hanya bagi ujian sekelumit sahaja. Kerana dosa yang kita buat, kelalaian kita, dan Allah nak kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah bagi peringatan supaya bersedia. Kerana kamu tahu ramai mana yang dah mati dengan musibah. Baik. Yang keduanya dalam masa yang ada, tuan-tuan dan puan sekalian. Kuliah kita malam ni dibawakan oleh Pusat Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Ya. Tolong like Facebook mereka, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Kita berada dalam bulan Muharram. Saya tak mau berbicara mengenai hijrah kerana ada perbahasan di kalangan para ulama, jadi saya orang yang bertoleransi. Cuma saya nak bagi tahu apa yang ada dalam bulan Muharram yang saya, tuan-tuan perempuan, kena praktikal, kena buat. Pertama, semua bulan-bulan haram, ada 4 bulan. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan kita berperang. Jadi pada bulan-bulan ini disunahkan kita perbanyakkan berpuasa. Puasa macam mana? Ini perbahasan dia. Sama ada tuan-tuan dengan saya, perempuan dengan saya nak perbanyakkan puasa Isnin dan Khamis. Dan saya memang duk puasa dah Isnin Khamis, Ustaz. Alhamdulillah. Add on dengan 13, 14, 15 bulan Islam pun dah buat dah. Alhamdulillah. Nak banyakkan lagi puasa, puasalah puasa yang Allah paling suka, Allah paling cinta. Puasa sunat itu adalah puasa Nabi Allah Daud AS. Macam mana Nabi Allah Daud puasa? Dia puasa sehari, dia buka sehari, dia puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, seumur hidup Nabi Allah Daud macam tu. Nabi Allah Daud puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Daud kawan kita dia buka sehari, buka sehari, buka sehari, buka sehari, buka sehari, buka sehari. Daud kawan kita tu dia puasa bulan Ramadan saja. Okey, dan puasa yang jangan terlepas pandang, puasa yang pernah Allah wajibkan kepada umat Islam, sehingga bila turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila kefarduan bulan Ramadan difardukan, puasa yang diwajibkan pada 10 Muharram diringankan menjadi puasa sunat. Sama ada ia wajib ataupun ia bertukar menjadi sunat, Nabi tetap berpuasa dan tidak tinggal. Insan yang dijamin syurga pun berpuasa 10 Muharram. Kenapa saya dan tuan-tuan tidak berpuasa? Sehinggalah Nabi dibagi tahu, sesungguhnya 10 Muharram orang-orang Yahudi pun berpuasa. Kerana berlakunya banyak sejarah, banyak nostalgia dan kenangan pada 10 Muharram dalam kalender orang-orang Yahudi. Maka mereka berpuasa untuk memperingatinya. Maka Nabi SAW bila dengar sedemikian, kata Nabi, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi' wal ashir. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan selisih orang Yahudi. Aku akan berpuasa 9 dan juga 10 Muharram. Maka menjadi sunnah untuk kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Hari ini 9 dan esok 10 Muharram. Oh, dia kata Alhamdulillah selamat dah, hari ini tak puasa. Bertenang. Puasa 9 dan 10. Tak boleh 9 10, puasalah 10 dan 11 Muharram. Alamak Ustaz, 10 11 lah. 11 10 ke? Alamak. Tak boleh ke? Tak boleh puasa 9 10 11 3 hari terus. Tak boleh juga puasalah 10 Muharram esok. Esok Allahu Akbar, esok tuan-tuan perempuan. Kita puasa, kita tahan lapar dan dahaga kita, perkara-perkara yang membatalkan puasa kita jaga elok-elok hanya beberapa belas jam. Semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah setahun yang lepas. Kata Imam An-Nawawi yang bermadhab kepada madhab kita, madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i,
kita puasa 10 Muharram, apa kata Nabi? Yukafir sanatan madiyah. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang kita buat setahun yang lepas. Banyak mana dosa yang kita buat? Kalau Allah tak ampun, siapa nak ampun dosa kita? Kata Imam Nawawi, dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa besar dengan taubat dan juga istighfar kepada Allah. Apa yang ada bulan Muharram? Banyakkan berpuasa dan jangan terlepas pandang berpuasa 9 dan 10 ataupun 10 dan 11 atau 9, 10, 11 ataupun 10 sahaja. Dan pada bulan Muharram ini juga bulan yang dinantikan oleh orang-orang Syiah. Saya berpengalaman belajar di Pakistan 8 tahun. Saya menghafal Al-Quran di Pakistan, kemudian saya belajar hadis di Pakistan, selesai saya sambung pengajian ke Yaman. Bulan Muharram adalah bulan yang dinanti-nantikan juga oleh orang-orang Syiah. Kerana mereka akan sambut secara besar-besaran bulan ini dengan mereka meratapi kematian Hussein yang dibunuh di Karbala pada 10 Muharram. Kita tak diajar oleh agama sedemikian. Tidak. Saya duduk di Pakistan, tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Kalau di Malaysia sendiri pun 10 Muharram, mereka yang berfaham Syiah menyambut hari Karbala ni dengan kelompok mereka, dengan mereka pukul badan. Kalau saya duduk di Pakistan, orang Pakistan berfaham Syiah ambil pisau dan sebagainya, pukul badan dia, darah bersemuk keluar. Sebab apa? Sebagai tanda meratapi kematian. Protes. Pukul tu sebagai tanda kalau kami hidup hari 10 Muharram, hari Karbala, masa Husin dibunuh, bunuhlah kami, jangan bunuh Husin. Nah, bunuh kami. Itu simboliknya. Agama larang. Agama larang. Hukumnya haram. Hanya dibenarkan oleh agama bila berlakunya kematian, kita menangisi pemergian si mati. Tidak mengapa, manusia. Nabi SAW kematian anak yang Nabi sayang nama Ibrahim. Ketika itu Ibrahim baru usianya kurang lebih 18 bulan. Allahu Akbar. Budak kecil ke 18 bulan. Mati. Nabi menangis. Nabi menangis. Nabi menangis. Menangis Nabi. Sehingga menyebabkan Abdurrahman bin Auf melihat Nabi menangis. Dia bertanya kepada Nabi, engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi, ainu tadma, air mata bergelinangan, hati bersedih. Tapi kami tak buat yang dilarang oleh agama. Kami tidak meratapi kematian. Saya pun kematian seorang sahabat baik saya minggu lepas. Hampir 4-5 hari saya menangis tanpa henti kerana terlalu rindu pada dia. Saya nak pergi ke Kelantan untuk ziarah masa dia sakit. Apakan daya bila saya nak pergi ke Kelantan untuk masuk ke hospital untuk tengok apa dia sakit, saya kena buat swab test. Dan bila buat swab test, saya dan seluruh keluarga saya positif. Alhamdulillah, syukur kepada atas segala ujian. Boleh bayar hari dia mati dalam keadaan hati saya memberontak, saya menangis semau-maunya kerana tak dapat menguruskan jenazah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka meratapi kematian, hukum dia adalah haram. Meratapi hukumnya haram, apatah lagi dipukul badan sebagai tanda protes dan sebagainya. Dan ini memang budaya orang Arab dan juga budaya orang Pakistan, India. Saya pernah tengok di Pakistan, India, bila berlaku kematian, mereka ambil tangan ni, pukul kepala ni, macam-macam perkataan ni. Ayo, kari pulih, ala gapas, babas, semua jenis rempah dia berulang. Agama larang. Hukum dia adalah haram. Kita tidak menyambut 10 Muharram dengan ratapan. Tidak. Kita menyambut 10 Muharram dengan kita menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan kita berpuasa. Hari ini siapa yang berpuasa, alhamdulillah. Lengkapkan esok. Esok sebaik saja kita buka puasa, alhamdulillah. Dosa kita setahun yang lepas telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang terlepas pandang, tak sempat puasa hari ini, tolong puasa esok dan lusa. Esok kita buka puasa, kita telah diampunkan dosa-dosa setahun yang lepas. Lusa kita lengkapkan sehari lagi, kita telah menyelisih orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi hanya berpuasa pada 10 Muharram. Tuan-tuan,
Apa yang ada pada bulan Muharram? Yang ada adalah puasa. Lepas itu Ustaz, bubuk Ashura macam mana? Bubuk Ashura lebih kepada adat. Nak buat-buatlah, tak mau buat pun tak apa. Saya kalau tak buat bubuk Ashura Ustaz, saya kena Parkinson. Buatlah bubuk Ashura, tak apa. Cuma 10 Muharram tu fokus untuk puasa. Kadang-kadang ada orang tak puasa 10 Muharram, kelang kabut duk kacau bubuk Ashura. Kacau lah, tapi janganlah kacau 10 Muharram tu. 10 Muharram tu Nabi suruh puasa. Nah, jadi ini beberapa amalan yang kita kena praktikalkan dalam bulan Muharram. Okey, kita ada masa 5-6 minit lagi untuk soal jawab kerana kita akan berhenti pukul 10. Boleh kita bersoal jawab insyaAllah, silakan. Saya tak boleh baca apa-apa soalan. Mungkin boleh tolong bacakan kepada saya kalau Alhamdulillah, untuk makluman hadirin hadirat sekalian, kita sudah pun sampai kepada sesi soal jawab. Kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah membuat pertanyaan melalui Facebook Pusat Islam UTM. InsyaAllah akan dijawab oleh Ustaz Johari bergantung kepada waktu yang masih berbaki selama lebih kurang 15 minit. terputus ke? Dengar tak suara saya? Dengar Ustaz kan? Terputus ke? Kenapa layang-layang tiba-tiba terputus talinya? Biasa Ustaz. Jadi, biasa kalau ada soalan nanti kita boleh baca dekat bawah ni. Tapi kalau tak ada soalan, saya boleh bacakan soalan untuk Ustaz. Baik, silakan. Yang mana saya boleh jawab, saya boleh jawab. Yang tak boleh jawab, wallahu'alam. Jangan tanya Baik, saya Ustaz. bakal Perdana Menteri siapa, saya tidak tahu, wallahi. Baik, saya ada nak tanya Ustaz. Benarkah taubat Nabi Adam AS diterima oleh Allah SWT pada hari Ashura? Dan benarkah Nabi Adam AS diturunkan ke dunia juga pada hari Ashura? Jadi Wallahu'alam. Di mana Adam diturunkan, tarikh diturunkan, lokasi diturunkan, wallahu'alam. Termasuk saya pun tak boleh bagi tahu adakah taubatnya diterima pada hari Ashura. Tidak berani bagi tahu. Apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas bila orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram kerana beberapa peristiwa sahaja. Tetapi tidak dinamakan peristiwa 10 Muharram itu taubat Adam diterima, tidak dinamakan 10 Muharram itu dia diturunkan di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Dia sebenarnya tarikh ini memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tarikh. Sampaikan masalah hijrah sendiri, para ulama memperselisihkan tarikhnya. Cuma kita sinonimnya bulan Muharram ini disambut ma'al hijrah dan kita hanya menceritakan intipati hijrah apa yang perlu kita buat insyaAllah. Wallahu a'lam. Sama juga dengan kisah bubuk Ashura bila dikaitkan dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kalau Nabi Allah Nuh dengar pun dia pun terkejut. Nabi Allah Nuh pun terkejut ni. Jadi kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam diceritakan dalam Quran. Kan sampailah qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' kan. Bila Nabi Allah Nuh dengan kru kapal dia dah mula dah kapal dah mula dah ditenggelami dengan air, dah mula nak belayar. Nabi Allah Nuh untuk anak dia, ya bunayya kan ma'ana, wahai anak anda, wahai anak ayah, naik atas kapal ni. Tapi dia enggan, aku akan panjat bukit yang lebih tinggi dan dia tenggelamkan oleh laut, oleh banjir. Kemudian bila kapal tu mendarat, itu sahaja.
Masa tu banyaklah cerita Nabi Allah Nuh, dia kumpul lah makanan yang ada apa semua. Kemudian dia buat satu resipi namanya bubur Ashura. Wallahu alam, ciptaan Master Chef Nuh alaihissalam. Jadi kadang-kadang kita ni kena jujur dalam bagi tahu informasi dan maklumat. Nak buat Ashura tak apa, tak ada masalah. Cuma hati-hati dengan nak mengaitkan cerita-cerita ini kepada para nabi, apatah lagi mereka adalah insan yang disanjungi dan juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz. Kemudian saya nak tanya Ustaz, bagaimana ataupun apakah cara yang terbaik yang bagi pendapat Ustaz lah, macam mana kita nak istiqamah dalam melakukan satu kebaikan tu. Memang mudah kita nak memulakan satu kebaikan, tapi nak mengekalkan satu kebaikan tu memang susah lah. Jadi mungkin Ustaz ada formula ke? Bila cerita bab istiqamah fastaqim ni, saya boleh cerita formula tapi bukan senang. Sebab tu bila Allah turunkan ayat daripada surah Hud, fastaqim kama umirat, Muhammad, kamu kena istiqamah, kamu kena konsisten dengan apa yang telah kami perintahkan. Apa yang berlaku bila turun ayat daripada surah Hud mengenai istiqamah ni? Terus beberapa helai rambut Nabi bertukar beruban. Kenapa? Kerana kata Nabi, bila turun ayat daripada surah Hud suruh aku istiqamah, aku berfikir macam mana nak istiqamah, bukan senang sampai rambut aku beruban beberapa helai. Lepas tu kita pernah tengok ustaz kan, ramai orang rambut beruban kan, janggut pun berubah kan. Bukan sebab tua, sebab dia tengah fikir macam mana nak istiqamah dalam beribadah. Jadi formula dia ialah kita diajar antaranya doa yang Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal. Saya nak bagi tahu, kita dengar nak solat duha 2 rakaat senang, tapi bukan senang nak solat duha 2 rakaat. Kita tahu kelebihan puasa Isnin dan Khamis, tahu, tapi bukan senang nak puasa Isnin Khamis. Kita tahu kelebihan puasa 13, 14, 15 bulan Islam. Tahu. Tapi bukan senang kita nak puasa. Bukan senang. Sebab kita ni, iman kita, iman senipis kulit bawang. Jadi, antaranya ialah kita minta dengan Allah doa untuk Allah percantikkan ibadat kita, terkurung sekali agar kita istiqamah. Satu hari Nabi jumpa Mu'adz bin Jabal, wallah inni la uhibbuk. Mu'adz, demi Allah aku sayang kat kamu. Aku nak pesan kepada kamu setiap kali di penghujung solat kamu. Kalau kita jadikan dia sebagai zikir, kita baca setelah daripada kita solat. Dengan zikir-zikir solat yang lain. Kalau kita jadikan dia sebagai doa, kita baca sebelum kita bagi salam. Apa dia? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhan, ilhamkanlah aku untuk aku menjadi hamba yang sentiasa bersyukur, mengingati kamu dan memperelokkan amal ibadah dengan istiqamah walaupun sedikit. Jadi tak ada orang boleh tolong kita dengan hanya kita minta dengan Allah doa. Dan setiap kali bila kita rasa berat beribadah, ketahuilah itu kena dosa-dosa yang kita lakukan. Para sahabat Nabi, setiap kali mereka melihat isteri mereka bermasalah. Isteri kadang-kadang ada orang isteri dia memang mulut cukup puaka. Mulut memang boleh tahan. Kita dengar pun kita takut. Tapi dia kata, tak apa ustaz, saya kalau tak dengar kepuakaan mulut isteri saya rasa tak hidup, tak tenang hari itu. Kadang-kadang ada orang, para sahabat bila tengok isteri mereka buat masalah, anak-anak mereka bermasalah, sampai kenderaan mereka bermasalah, mereka tahu itu adalah dosa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sedang memperingatkan mereka. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar, sahibut tahassi, orang yang paling nak ikut sunnah Nabi. Dia pernah buat dosa dan Allah halang dia daripada bangun solat subuh berjamaah sebulan. Jadi kita kena banyakkan istighfar, minta dengan Allah doa agar kita boleh buat satu benda konsisten walaupun sikit. Sikit pun tak apa, yang penting konsisten. Adakah berpuasa 10 Muharram saja? Adakah dikira mengikuti Yahudi? Sebenarnya untuk menyelisihi. Kalau tak mampu sangat saya, ustaz, nak puasa aja dia main gastrik. Nak puasa aja gastrik. Gastrik je nak puasa lah tu.
Nampak tak? Semalam okey lagi bila dengar kata isu 10 Muharram nak puasa, gastrik pun terus masuk niat. Jadi kalau tak boleh lah, 9 tak boleh, 9, 10 tak boleh, 10, 11 tak boleh, 9, 10, 11 lagi tak boleh, dia kata. At leastnya puasalah 10 Muharram. Dan kita pun tak niat nak ikut Yahudi. Cuma kalau kita puasa sehari sebelum dan selepas itu lebih cantik. Itu lebih sempurna sebagaimana arahan Nabi. Adakah selepas 10 Muharram masih boleh dikatakan kita masih boleh berpuasa lagi? Maknanya adakah ada riwayat yang mengatakan kelebihan seperti 10? Ya. Puasa yang paling Nabi suka lepas daripada puasa bulan Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Puasa pada bulan-bulan haram. Jadi para ulama kata puasa apa? Sama ada puasa itu puasa ditambah Isnin Khamis. Kita memang puasa Isnin Khamis dah. Bulan Muharram ni kita perbanyakkan lagi. Add on lagi 13, 14, 15 bulan Islam. Kalau tu pun dah buat dah, tambah lagi dengan puasa Nabi Allah Daud AS ataupun mana-mana puasa mutlak. Kerana puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa pada bulan haram, termasuklah bulan Muharram berada dalam bulan-bulan haram. Wallahu'alam. Kalaulah Ustaz, kalaulah esok kan, kalau ada orang tak boleh puasa kan, sakit ke, macam tadilah, duk elok dah, dengar malam ni ceramah kena puasa, terus gastrik. Contoh, duk elok dah, malam ni kita apalah, panggil Ustaz mai ceramah cerita buat puasa ni, terus gastrik saya pun mai. Tak boleh puasa esok. Ada muslimat yang tak boleh puasa esok kerana uzur dan sebagainya, tolong jangan lepas peluang untuk grab pahala-pahala orang puasa tanpa dia perlu puasa. Man fattara sa'iman falau ajru mislu sa'im wa la yanqus min ajri sa'im syai'a. Tolong esok sediakan makanan-makanan untuk orang buka puasa. Dengan kita sediakan makanan untuk orang buka puasa, kita tahu taman kita ada grup. Dia ada grup surau, dia ada satu grup lagi, grup yang tak banyak duit guard, ada juga tu. Ada satu grup lagi, grup AJK, grup bawang, grup food panda, macam-macam grup ada. Okey, esok kita beritahu dah dalam taman kita ni orang semua dah bagi tahu dah mengenai kelebihan puasa apa semua, dia tak boleh puasa. Bagilah makanan untuk orang buka puasa. Tak perlu grand. Kalau grand, alhamdulillah. Nampak tak? Tambah di Melaka kalau boleh apa dia asam pedas tu kira sujud syukur lah nak buat macam mana. Tapi kalau tak boleh, apa yang kita mampu? Korma. Apa nilai sebiji korma? Tak ada nilai. Setengah biji korma kata Nabi, kalau kita sedekah boleh membebaskan kita daripada neraka. Bayangkan kita bekalkan korma untuk kawan-kawan kita, satu family kita bagi 5 biji, 7 biji, 6 biji. Dia, anak dia, bini dia makan korma yang kita sediakan untuk buka puasa, dia makan makanan yang kita hantar untuk dia buka puasa. Dia buka puasa dengan makanan yang kita sediakan. Semua pahala mereka puasa dapat kepada kita. Tanpa menjejaskan sedikit pun pahala mereka. Hari ni kita tak nampak. Nanti bila hari kita berada di hadapan Allah baru kita nampak, dan masa tu kita akan menyesal kalau kita tak buat. Dia ibarat orang beli rumah dululah. Beli rumah dulu mungkin 15 tahun lepas, 20 tahun lepas dia beli rumah mungkin harga 200,000. Hari ni rumah dah harga 500-600,000. Dia kata kalau saya tahu tahun lepas Ustaz, 10 tahun lepas, saya tak beli rumah intermediate, saya beli yang corner lot. Menyesal tak boleh balik kepada 10-15 tahun lepas. Kita bila tahu depan Allah ganjaran sedia orang buka puasa, kalau saya tahu dulu di dunia saya dah sedia makanan untuk orang buka puasa. Tak boleh mengembalikan kita semula ke dunia. Wallahu alam. Nanti kita sambung lagi kali insya-Allah. 10-5 minit dah ni. Dengar ke putih pula? Saya tak dengar lah. Baik, untuk soalan yang last ni Ustaz, apakah hikmah hukuman dalam Islam ni yang datang dalam bentuk puasa? Kemudian Ustaz boleh bagi sedikit nasihat yang terakhir lah buat para pendengar, insya-Allah. Baik, apa dia mengenai apa dia hikmah Allah perintahkan kita puasa? Pertama sekali kita kena tahu puasa Allah perintahkan kepada semua para nabi.
Bukan kata Nabi Muhammad saja, semua para nabi. Allah sebut dalam Quran yang kita selalu dengar pada bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Hikmah dia. Allah Subhanahu wa taala pertama sekali ajar kita puasa, betul-betul nak ajar kita ikhlas. Satu, ikhlas. Sebab puasa ni antara kita dengan Allah. Kalau amalan-amalan lain kita buat, kita tahu dah ganjaran dia. Solat jamaah 25, 27 ganjaran. Buat amalan ni ganjaran dia. Puasa, as-saum li. Kata Allah, puasa aku. Aku sendiri akan bagi ganjaran berdasarkan keikhlasan orang yang berpuasa. Pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita hikmah puasa agar kita boleh kontrol nafsu kita. Nampak, nafsu ni sentiasa nak makan, sentiasa nak minum, sentiasa nak bersama dengan pasangan. Nah, beberapa belas jam aku larang. Hikmah dia, kamu boleh kontrol hawa nafsu kamu yang membuak-buak dan memberontak. Nah, kemudian apa dia, pada bulan Muharram Nabi Yusuf dikeluarkan. Wallahu a'lam. Saya tidak berani sebut benda-benda ni. Nah, tarikh dan sebagainya kena ada betul-betul bidiq, dengan teliti. Nah, mengenai tarikh, bila dan sebagainya, wallahu alam, saya takkan jawab benda yang saya tahu. Benda yang saya tak tahu, saya takkan jawab, wallahu alam. Akhir sekali, insya-Allah, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ni daripada kita semua. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, kita yang dah dewasa remaja ni jangan lupa baca azkar yang Nabi ajar. Jangan lupa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Cukup power dan ampuh. Dengan nama Allah yang takkan boleh bagi mudarat kepada kita, yang ada atas langit dan di bumi, kecuali dengan izin Allah. Allah Maha mendengar dan mengetahui. Jangan lupa baca doa ni. Kemudian jangan lupa baca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau Allah bagi ujian terkena COVID-19, jangan sedih. Jangan meratapi. Jangan menangis, jangan teriak. Alhamdulillah, Allah sedang bagi peringatan sebab kita mungkin dah jauh. Allah panggil dan Allah nak bagi kita persiapan. Kerana sebarang keberangkalian boleh berlaku. Jangan pernah. Dan saya ingatkan kepada tuan-tuan perempuan sekalian, amalkan apa-apa yang Nabi suruh. Amalkan. Saya dengan family saya konsisten. Konsisten, alhamdulillah. Kami ambil habatus sauda dan zaitun. Konsisten. Alhamdulillah. Sebab ambil dengan konsisten. Nabi sebut habatus sauda ubat kepada segala penyakit. Nabi sebut. Ambil. Anak-anak saya yang kena COVID ni umur 12, 11 dan juga 12, 11, 5 dan juga setahun setengah. Alhamdulillah, dengan izin Allah tidak ada apa-apa simptom. Hanya ada demam sehari dua dan sampai hari ini alhamdulillah sihat walafiat. Kena kita bagi makan, kita tahu yang ni Nabi suruh makan. Nabi yang suruh. Selain daripada azkar, makan apa Nabi suruh, kemudian ikhtiar juga tidak salah kita ambil vaksin dan sebagainya, tidak salah. Jangan jadi kumpulan-kumpulan yang anti-vaksin. Kalau tak mau ambil vaksin, terpulanglah, ikutlah dia. Tapi jangan menyusahkan orang lain. Nah, kalau nak bodoh pun, bodoh tu kontrol-kontrol sikit lah. Jangan bagi kat orang lain sama. Nah. Jadi jangan halang orang. Ini ikhtiar dan agama tak halang kita ikhtiar. Ini usaha. Nah, ini usaha. Dia kata, kita insya-Allah kita ikhtiar. Kita insya-Allah kita ikhtiar dengan baca doa. Betul. Ikhtiar yang lain pun agama benarkan. Nah, vaksin ni ibarat kita makan ubat buat hospital bila kita sakit dan sebagainya, ikhtiar. Jadi tak salah. Nah, ada kata zaman Nabi mana ada vaksin. Sebab tu saya kata bodoh tu jangan bagi kat orang lain, ambil seorang-seorang. Nah, wallahu a'lam. Jadi kita insya-Allah redha, usaha, ikhtiar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya, keluarga saya sihat semua insya-Allah. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas jemputan. Minta maaf ada terkasar bahasa. Terkasar bahasa tak apa sebab Universiti Teknikal Malaysia ni memang di Melaka kan.
Di Melaka dah biasa orang kan bahasa itu kan. Jadi minta Betul. maaf ada kesal agak silap bahasa. Terima kasih insya-Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih di atas jawapan dan nasihat yang diberikan. Semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, majlis kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah, jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Johari bin Abdul Wahab. Penceramah kita pada malam ini diharapkan kita semua dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada pengungsian yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga kita semua diberikan kefahaman agama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai erti sebenar sambutan ma'al hijrah. Seterusnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai syurga yang tertinggi di sisinya. Pihak majlis sekali lagi mengingatkan kepada para peserta supaya mengisi Google Form yang telah disediakan sebelum ianya ditutup pada jam 11.15 malam nanti. Jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Johari dan hadirin hadirat sekalian yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini hingga ke akhir program. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program sambutan Ma'al Hijrah pada malam ini. Semoga kita semua berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Baiklah, sama-sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asna insa fi husnil ladina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zat.